Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Habib Ahmad, nombor metrik 054888. InsyaAllah pada kali ini kami akan membentangkan berkaitan dengan tajuk analisis pendekatan dakwah gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun setelah Revolusi 1952. Gerakan Islam Al-Ikhwan Al-Muslimun ini merupakan satu organisasi yang mana mempunyai pengaruh yang begitu luas dalam Islam. Gerakan ini menggunakan pelbagai bahasa pendekatan dakwah untuk menegakkan semula syariat dalam kerana masyarakat, terutamanya di Mesir. Hal ini kerana masyarakat dalam negara Mesir ketika itu majoritinya terpengaruh dengan budaya Hinduism dan sekalian yang dibawa oleh penjajah British. Kesan daripada pilihan tersebut ini berjaya menghakis perangai akidah umat Islam. Seterusnya, kemunculan gerakan Islam Al-Ikhwan Al-Muslimun pada tahun 1908 yang mana tujuannya adalah untuk melaksanakan pendekatan dakwah Islamiah dalam mengembalikan masyarakat di Mesir supaya berbalik pegangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Terdapat beberapa fasa pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun, iaitu fasa perintisan, fasa perkembangan dan fasa perjuangan. Seterusnya, kita pergi kepada latar belakang imperialisme di Mesir dan dakwah Ikhwan Al-Muslimun. Kejatuhan sistem pemerintahan Khalifah Osmaniyah pada abad ke-19 menyebabkan berlakunya perubahan pemerintahan di Timur Tengah yang digantikan menjadi pemerintahan negara bangsa oleh kuasa penjajahan Barat. Pelbagai pemahaman dan budaya dengan berbagai bentuk dan rancangan diperkenalkan ke Mesir dan dunia timur lain untuk mengadakan umat Islam daripada kekayaan mereka. Kerajaan ini memisahkan dan menghasilkan seorang umat Islam itu daripada kehidupan dengan syariat Allah SWT. Latar belakang Ikhwan Al-Muslimun di Mesir. Iman Hassan Al-Banna telah menubuhkan satu gerakan bernama Jama'ah Al-Muslimun di Ismailiyah pada tahun 1998. Gerakan ini didirikan oleh beliau bersama dengan sahabatnya iaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad Ashrif, Fuad Ibrahim, Abdul Rahman Abdullah, Ismail Is dan Zaki Maqrib. Gerakan Ikhwan Al-Muslimun ini membawa satu imej Islam, iaitu cara hidup manusia, cara tidak langsung mengakui pelbagai aspek kehidupan manusia sebagai seorang Muslim. Maka terhubungnya gerakan Ikhwan Al-Muslimun ini adalah merupakan satu wadah pendekatan dakwah untuk membangkitkan semula kesedaran beragama bangsa Mesir dan membangunkan semula kehidupan sosial dengan sesuai ajaran Islam. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya kita akan lihat 3 perkara yang utama untuk menentukan bagaimana strategi pendekatan dakwah Ikhwanul Muslimun. Pertama sekali, kita lihat daripada aspek manhaj dakwah Ikhwanul Muslimun. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, prinsip yang telah digunakan oleh Ikhwanul Muslimun dalam dakwah mereka adalah berdasarkan prinsip Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka setiap dakwah mereka itu akan diterapkan dengan nilai-nilai Al-Quran dan juga As-Sunnah kepada masyarakat setempat. Dan gerakan ini juga sebenarnya beraliran Sunni atau mereka ini lebih dikenali sebagai pan-Islamisme. Jadi yang kedua adalah uslub dakwah. Setelah kita tahu pegangan mereka kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, bagaimana mereka nak mengaplikasikan dalam aspek dakwah mereka? Ada banyak, tetapi 3 perkara ini yang digunakan oleh mereka sebelum revolusi 1952. Pertama adalah dakwah bil lisan, iaitu dengan cara ucapan ataupun ceramah-ceramah yang telah digunakan. Yang kedua, daripada aspek dakwah bil kutub, melalui penulisan. Ini dibuktikan melalui peninggalan kitab-kitab yang telah dituliskan oleh Imam Hassan Al-Banna itu sendiri untuk menyebarkan dakwah, contohnya seperti Ila At-Tulab dan sebagainya. Yang kedua, daripada aspek pendidikan, iaitu mereka menerapkan pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah melalui madrasah-madrasah, sekolah mahad dan sebagainya. Yang ketiga, kita nak lihat matlamat dakwah Ikhwan Muslimun itu. Jadi, gerakan dakwah Ikhwan Muslimun itu adalah bermatlamatkan dakwah Islam yang tersebar di Mesir pada fasa yang pertama. Yang kedua adalah mereka ini bermatlamat adalah untuk melindungi norma kehidupan masyarakat Mesir daripada pencabulan moral dan juga akhlak dan juga penindasan oleh penjajah suatu ketika dahulu, iaitu British.
Dan yang ketiga, mereka nak mengislamisasikan undang-undang Islam berdasarkan undang-undang yang berprinsipkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi saya akan meneruskan pembentangan pada kali ini. Fasa-fasa perkembangan dakwah Al-Ikhwanu Al-Muslimun. Terdapat 3 fasa, iaitu fasa permulaan, fasa perkembangan dan yang terakhir adalah fasa perjuangan. Jadi pendekatan dakwah pada fasa permulaan ini, Hasan Al-Banna ini lebih memfokuskan gerakan dakwah melalui tabiahnya. Jadi dakwah yang disampaikan itu adalah tidak terbatas kepada kelompok muslimin sahaja, akan tetapi dakwah yang dilaksanakan itu berbentuk universal. Jadi pelbagai aspek yang terdapat dalam dakwah itu seperti dari segi bidang pendidikan, pengajaran dan ilmu pengetahuan. Sebagai contohnya, pembinaan madrasah tanzim, sekolah-sekolah agama seperti Mahad, penerbitan majalah iaitu majalah Al-Fat serta ceramah dan forum kajiannya. Jadi program madrasah tanzim ini terbagi kepada 3 aspek, iaitu aspek ilmiah yang mana merangkumi kepada studi-studi keislaman. Jadi sebagai contohnya seperti hukum-hukum tajwid, tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran termasuk tafsirnya, menghafal hadis termasuk syarahnya, mengenal adat Islam dan mengkaji sejarah Islam dan sirah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, program amaliyah, iaitu tugas yang diberi kepada peserta-peserta untuk dipraktikkan dalam mengajar dan menyampaikan ilmu agama. Dan yang terakhir, aspek sosial yang mana menjalinkan persaudaraan dan saling bertolak ansur dengan peserta dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi dakwahan pada fasa ini merupakan suatu kewajipan yang perlu dititik beratkan oleh pemerintah dan ahli parlimen ini bagi menerapkan pengajaran agama, larangan pornografi serta tempat-tempat hiburan yang melanggar syariat Islam. Seterusnya, pendekatan dakwah pada fasa perkembangan, iaitu pada tahun 1932 sehingga 1939. Jadi terbentuknya satu firqah akhwat muslimat yang mana ianya bertujuan untuk membentuk peribadi-peribadi perempuan yang terdidik dan mampu memikul tugas dan kewajipan yang dibeban kepadanya. Jadi seterusnya, forum kajian dan ceramah di masjid-masjid pada tahun 1939, yang mana mereka ini mengadakan kajian pada hari Selasa yang terkenal sebagai Hadis Thulatha. Dan yang ketiga adalah mereka ini juga mendirikan unit kemahasiswaan yang mana memberi tumpuan dakwah ini di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah menyediakan dan mendirikan tempat-tempat asuhan dan tempat-tempat kerja untuk anak-anak yatim dan orang-orang miskin bagi membendung daripada mereka itu terbiar. Dan yang terakhir adalah pendekatan dakwah pada fasa perjuangan. Jadi mereka ini membuat sistem usrah untuk pendidikan dan pembinaan ideologi dan sosial pada tahun 1943. Jadi usrah ini memberi makna sebagai perlindungan dan perisai yang kuat bagi seluruh umat Islam yang mana memerlukan dan berhak dilindungi. Jadi seterusnya, Ikhwan ini membentuk sebuah visi pendidikan di Pejabat Pusat yang diketuai oleh Abdul Hamid Mathar. Di antara tugasnya adalah mendirikan sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak sehinggalah sekolah menengah. Jadi tujuan ini adalah tujuan untuk mendidik generasi baru yang mana masih mentah tak ada agama dan melaksanakan ajaran-ajaran Tuhannya serta membawa umat kepada kebangkitan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah di setiap cabang terdapat sekolah pada waktu malam untuk masyarakat yang butuh huruf dan pertemuan budaya dan pendidikan. Jadi pada saat ini, pendidikan ini mengadakan program yang sama sehinggalah pada tahun 21 Jun 1946. Yang mana Menteri Pendidikan Mesir ini mengirim surat kepada Ikhwan untuk mengajak kerjasama dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Jadi sekadar itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kita nak lihat kepada kesan perubahan Islam setelah pendekatan Ikhwanul Muslimun diterapkan di Mesir. Pertama sekali kita lihat daripada aspek perubahan sosial masyarakat Mesir, iaitu dengan melihat kepada Ikhwanul Muslimun telah menerapkan pendidikan Islam dalam masyarakat Mesir, iaitu melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, apabila Ikhwanul Muslimun itu telah melaksanakan satu pengukuhan hubungan silaturahim antara umat Islam melalui satu sistem yang dinamakan sebagai sistem usrah. Yang ketiga, apabila Ikhwanul Muslimun telah melakukan satu perubahan dalam dakwah mereka, iaitu dengan mengangkat pelibatan wanita dalam mengukuhkan dan menyebarkan dakwah Islam di Mesir. Yang kedua, kita lihat
kepada perubahan daripada aspek pentadbiran Mesir, iaitu yang pertama, apabila pendekatan dakwah Ikhwanul Muslimin ini berjaya diterapkan, secara tidak langsung dapat menolak sistem pemerintahan British yang telah diperkenalkan terlebih dahulu di Mesir. Yang kedua, mereka ini berjaya untuk menubuhkan satu organisasi pentadbiran dalam menjaga kebajikan rakyat Mesir, terutamanya orang-orang Islam yang dahulunya ditindas, yang dahulunya mempunyai kemiskinan. Dan yang ketiga, mereka sendiri yang terlibat dalam memilih pemimpin-pemimpin, terutamanya pemimpin Islam dalam Mesir. Baiklah, secara kesimpulannya, melalui pembentangan yang telah kami lakukan, dapat kita simpulkan bahawasanya gerakan Ikhwanul Muslimun ini telah melakukan satu bentuk perjuangan untuk mengembalikan cara hidup rakyat Mesir suatu ketika dahulu untuk berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah dan menolak kepada segala anasir-anasir sekularisme dan juga anasir-anasir yang bertentangan dengan agama Islam itu sendiri dalam kehidupan, dan juga membentuk cara kehidupan yang benar berdasarkan Islam itu sendiri. Maka itu sahaja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.